Okey, setelah anda mencari pekerjaan dalam lesen yang sebelum ini dan anda telah pun ada profil, maka di sinilah masa yang ditunggu-tunggu, iaitu anda mempelajari kaedah bidding ataupun kaedah membida pekerjaan. So, kaedah bidding ni sangat penting dan anda perlu tumpukan perhatian sepenuhnya dalam lesen kali ini kerana dengan bidding yang bagus, dengan cara meletakkan proposal yang bagus, ianya memudahkan anda untuk diterima oleh klien dalam platform freelancer.com. Jadi, tak berlengah masa lagi, kita mulakan. Tapi pastikan anda dengar dengan teliti dan praktiskan apa yang anda dengarkan. Jom kita start. Selamat datang ke lesson yang ke-6, Project Bidding and Proposal Writing. Jadi sebelum ni anda telah pun belajar bagaimana untuk mencari pekerjaan dalam platform freelancer.com, dalam project screening dan searching. Kemudian anda telah pun buat profile, anda telah pun buat executive summary, profile summary dan lengkapkan segala detail dalam profil anda. Jadi tibalah masanya untuk anda bid dan mencari kerja dalam platform freelancer.com. Di akhir lesen yang ke-6 ini, anda akan dapat mempelajari bagaimana untuk menghasilkan proses bidding daripada mula sehingga akhir sebarang projek yang related dengan skill anda. Yang kedua, anda akan create project bidding proposal. Dan yang ketiga adalah anda mempelajari beberapa jenis proposal yang ada dalam freelancer.com. Jadi setelah anda spend masa anda dalam mencari pekerjaan dalam freelancer.com, anda perlu decide quickly apa projek yang anda nak dan anda perlu letakkan bid anda secepat mungkin. Kerana apa? Apabila klien meletakkan suatu kerja dalam freelancer.com, dalam split second akan ramai freelancer di luar sana meletakkan bidding mereka dalam projek yang sama. Jadi anda sebagai freelancer, anda perlu bertindak pantas untuk meletakkan bid anda tanpa berfikir 2 ke 3 kali. Seterusnya, sedikit tips sebelum kita mulakan bidding, iaitu anda perlu faham segala apa yang ditulis oleh klien dalam project description. Ini membantu anda untuk menulis proposal nanti. Dan seterusnya, jom kita mulakan mencari pekerjaan dan teruskan bidding dalam platform freelancer.com. Let's start bidding. Okey, baiklah. Jadi anda buka profil anda. Jadi kalau anda ingat profil yang saya hasilkan sewaktu lesson yang sebelum ini, iaitu Hafiz Amir Hassan, iaitu Hafiz H ni. Jadi ini profil saya dan saya telah pun lengkapkan profile summary di sini. Mana ianya membantu untuk klien baca sedikit sebanyak background dan kebolehan yang anda buat. Dan juga anda letak juga portfolio di bawahnya. Pentingnya meletakkan portfolio kerana klien ingin tengok hasil kerja sedikit. Okey, baiklah. Untuk portfolio nanti, anda akan belajar dengan lebih detail dalam lesson yang ke-14 bagaimana untuk hasilkan portfolio dan mengapa portfolio itu penting. Okey, sekarang kita akan mulakan proses bidding. Cara untuk anda start bidding, anda pergi pada browse dan anda pilih project. Okey, di sini anda akan lihat beberapa project yang sedang open untuk di-bid. Okey, dan kali ini anda boleh pilih mana-mana projek yang anda rasa bersesuaian dengan anda. Tetapi sebelum ini saya telah decide untuk bid satu projek di mana projek tersebut adalah datangnya daripada negara Malaysia sendiri. Jadi ini adalah projek yang telah saya pilih setelah saya lihat descriptionnya dan saya faham di mana klien ini baru saja meletakkan bid ini dan ianya available untuk dibid oleh mana-mana freelancer di luar sana. Okay, kalau anda lihat dalam projek ini, first anda kena tahu bahawa ini adalah tajuk projek, manakala details dan proposal. Okay, proposal ni adalah beberapa freelancer yang telah meletakkan bid mereka. Jadi projek ini telah ramai meletakkan bid, iaitu 64 orang dah meletakkan bid. Ini adalah list freelancer yang meletakkan bid dan anda boleh baca macam mana mereka menulis proposal dalam bidding mereka. Jadi di atas ni kalau kita lihat dekat ruangan details, projek ini berharga dalam lingkungan 10 ke 30 dolar. Skill yang diperlukan adalah graphic design, logo design, Photoshop, Illustrator dan 3D design. Kelima-lima ini memang related dengan skill yang saya telah pilih. Dan sekarang kita baca apa description dia. I'm looking for a logo designer untuk best logo design for restaurant and then barbecue restaurant, steak and lamb. So in the logo need word fire grill. Okay, ini anda kena faham bila mana klien meletakkan keyword seperti ini. Okay, I need a word fire grill.
Okay, penting. Kemudian I need some graphic that look like grill and fire. Okay, so I'm looking for any suggestion. Jadi penting keyword ini dan juga ini, di mana ini adalah yang saya highlight, ini adalah point yang klien nak dan perlu ada dalam logo yang klien request. Okay, kemudian selepas anda dah ready untuk bid, di bawahnya anda akan lihat di mana harga adalah 10 ke 30 dolar, tapi di bawah ini anda boleh letak harga range yang sepatutnya. Okey, yang pertama anda letaklah harga yang bersesuaian mengikut kadar yang ditetapkan. Jangan letak lebih. Contoh anda letak 60 dolar kerana 60 dolar melebihi bajet yang klien ada. Nasihat saya adalah anda letak dalam lingkungan 10 ke 30 dolar. Kebiasaannya kebanyakan freelancer akan meletakkan range yang di tengah-tengah, di mana kalau 10 ke 30 dolar, range yang tengah-tengah adalah 20 dolar. Jadi mereka akan meletak harga 20 dolar. Okey. Jadi anda letak harga 20 dolar dan bawahnya anda akan nampak paid to you 20 dolar tolak 5 dolar fee 15 dolar. Okey, yang ini untuk untuk anda faham apa itu 5 dolar USD freelancer fee, anda akan diterangkan secara detail dalam payment method in freelancer di dalam lesson yang akan datang. Okey, kemudian lepas anda masukkan amount, anda masukkan berapa hari boleh siap projek ni. Kebiasaannya kalau saya meletakkan 3 ke 4 hari, jadi kali ni saya letak 3 hari. Okey, dan seterusnya anda nampak describe your proposal. Di ruangan describe your proposal, di sini anda akan belajar macam mana penulisan proposal dan jenis-jenis proposal yang kebiasaannya digunakan oleh freelancer di luar sana.